Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran sejarah. Hari ini kita akan teruskan bab 2, kebangkitan nasionalisme, dan kita akan fokus kepada tajuk 2.7, perkembangan nasionalisme. Pada minggu lepas, kita dah lihat perkembangan nasionalisme yang dibawa oleh golongan intelektual. Kemudian kita dah lihat perkembangan nasionalisme melalui akhbar, majalah dan juga penulisan kreatif. Hari ini kita akan sambung perjuangan nasionalisme melalui persatuan. Baiklah, untuk perkembangan nasionalisme iaitu perjuangan melalui persatuan, kita bahagikan kepada 3, iaitu Persatuan Melayu, Persatuan Cina, Persatuan Kaum India. Persatuan yang muncul di Tanah Melayu pada peringkat awalnya adalah bersifat sosio-budaya. Namun, lama-kelamaan, persatuan-persatuan ini telah berkembang, bertukar menjadi persatuan yang bersifat politik. Okey, kita lihat dulu Persatuan Melayu. Okey, ada 3 persatuan Melayu yang telah membangkitkan kesedaran nasionalisme di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Iaitu yang pertama, Kesatuan Melayu Singapura atau singkatannya KMS. KMS ini merupakan persatuan Melayu yang paling awal. Yang mana pengasas KMS ini ialah Muhammad Yunus Abdullah. Dan anggota KMS ini terdiri daripada kaki tangan kerajaan. Okey, apa matlamat? Apa tujuan KMS ditubuhkan? Okey, matlamat KMS adalah bertujuan menggalakkan ahli-ahlinya bergerak aktif dalam pentadbiran. Kerana anggota KMS ini majoritinya adalah kaki tangan kerajaan. Jadi mereka menggalakkan ahlinya bergerak aktif dalam pentadbiran. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik. Dan yang ketiga, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam pendidikan. Okey, dan KMS ini telah menunjukkan kejayaan. Dan kejayaan KMS ini telah mendorong penubuhan persatuan di negeri-negeri lain. Contohnya Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Okay. Bagaimana KMS bergerak? Bagaimana KMS menyalurkan idea nasionalisme mereka? Iaitu yang pertama, menjalankan kerjasama dengan British. Okay. Yang kedua, mereka meminta British supaya memberikan lebih banyak peluang kepada orang Melayu dalam pentadbiran. Itu dua strategi yang digunakan oleh KMS. Baiklah, kita lihat pula Persatuan Melayu yang kedua, iaitu Persaudaraan Sahabat Pena atau singkatannya PASPAM. Okey, PASPAM ini tujuannya, matlamatnya adalah untuk menggalakkan ahli-ahlinya bersatu dan bertukar-tukar pendapat. Okey, ada 2 matlamat PASPAM, iaitu menggalakkan ahlinya bersatu dan yang kedua, menggalakkan ahlinya bertukar-tukar pendapat. Okey, PASPAM telah berusaha untuk menyatukan gerakan orang Melayu melalui Kongres. Kongres ni ialah satu perjumpaan, satu persidangan, okey, yang dianjurkan untuk menggerakkan, mengumpul orang-orang Melayu. Okey, kemudian PASPAM ini telah berjaya menghimpunkan wakil persatuan-persatuan Melayu daripada Brunei, daripada Labuan, daripada Sabah, daripada Sarawak untuk mengutarakan, untuk menyampaikan isu-isu kebangsaan. Okay, isu-isu Tanah Melayu. Okay. Muhammad Rakawi Yusof telah mengasaskan PASPAM Cawangan Kuching dan beliau mempunyai hubungan yang baik dengan ahli Kesatuan Melayu Singapura. Okay, Muhammad Rakawi Yusof telah menubuhkan cawangan PASPAM di Sarawak, di Kuching. Okay, Kuching ni di Sarawak lah. Okay, menunjukkan bahawa PASPAM ini bukan hanya terdapat di semenanjung Tanah Melayu tetapi juga ada cawangannya di Kuching. Okay, selain itu, PASPAM juga telah ditubuhkan di Sabah. Di mana? Jesselton, di Tawau dan juga di Labuan. Dan ini telah meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan ahlinya yang mana terdiri daripada guru, pegawai rendah dan juga peniaga. Okey.
Perkembangan nasionalisme juga melalui Persatuan Melayu digerakkan oleh Kesatuan Melayu Muda atau KMM. Okay, siapa pengasas KMM? Pengasas KMM ialah Ibrahim Haji Yaakob dan KMM ini ditubuhkan pada tahun 1938. Okay, bagaimana KMM ini bergerak? Bagaimana KMM ini berjuang untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme, kesedaran cinta akan tanah air kepada masyarakat di tanah Melayu khususnya orang Melayu. Itu mereka berjuang melalui Akhbar Majlis. Okay, nama akhbarnya ialah Akhbar Majlis. Okay, KMM telah menentang British dengan mewujudkan satu gagasan Melayu Raya. KMM ini tujuannya, matlamatnya adalah untuk menubuhkan Melayu Raya, iaitu menggabungkan tanah Melayu dan Indonesia. KMM berhasrat untuk menjadikan tanah Melayu dan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang sama. Namun, KMM ini dianggap sebagai sebuah pertubuhan yang radikal. Okay, radikal ni maksudnya satu pertubuhan yang menentang British. Okay, kerana apa? Kerana KMM ini begitu berani untuk menyuarakan penentangan terhadap kolonial, terhadap penjajah. Okay, dan perjuangan KMM ini telah membangkitkan perasaan anti-British. Anti-British ini maksudnya tidak suka kepada British. Itu bagaimana? Melalui penulisan akhbar dan juga majalah. KMM telah membangkitkan semangat anti-British melalui penulisan akhbar dan juga majalah. Maksudnya, tulisan-tulisan ahli KMM di dalam akhbar, di dalam majalah lebih kepada menentang British. Baiklah, kita pergi pula kepada perjuangan melalui Persatuan Masyarakat Cina. Okey, sebelum Perang Dunia Kedua, kesedaran nasionalisme bagi masyarakat Cina ini masih lagi memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang berlaku di negara Cina. Maksudnya penduduk Cina, masyarakat Cina di Tanah Melayu, dia lebih fokus kepada apa yang berlaku di negara asal mereka, iaitu di China. Okay? Sebagai contoh, Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ni ialah bapa revolusi negara Cina. Telah menjalinkan hubungan yang baik dengan pemimpin Cina tempatan. Malah beliau juga pernah melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali untuk mendapatkan sokongan masyarakat Cina di Tanah Melayu untuk menentang kerajaan Manchuria di negara China. Okay, Dr. Sun Yat-sen ni asalnya daripada China, datang ke Tanah Melayu untuk dapatkan sokongan, untuk meminta penduduk-penduduk Cina di Tanah Melayu menyokong beliau untuk menentang kerajaan Manchuria. Okay. Masyarakat Cina yang memberi perhatian kepada kebajikan dan perkembangan politik tempatan telah menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan SCBA di negeri-negeri Selak. Maksudnya, tidak semua orang Cina, masyarakat Cina ketika itu memberi tumpuan kepada negara Cina. Ada juga masyarakat Cina di Tanah Melayu yang memberi tumpuan kepada Tanah Melayu. Contohnya SCBA. Okey, Persatuan Orang Cina Peranakan. Orang Cina Peranakan ni ialah orang Cina yang lahir di Tanah Melayu. Okey, tujuan apa SCBA ini ditubuhkan? Iaitu untuk menggalakkan pelajaran tinggi dan juga teknikal dalam kalangan masyarakat Cina di Tanah Melayu. Okey, Tang Cheng Lock, salah seorang tokoh SCBA, telah menghidupkan cawangan SCBA di Melaka dan beliau menuntut peluang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, maksudnya masyarakat Cina di Tanah Melayu yang terdiri daripada ahli SCBA ini mahu berkhidmat sebagai pegawai kerajaan di Tanah Melayu. Okey. Dan yang ketiga, perjuangan melalui Persatuan Masyarakat India. Okey, Persatuan India Taiping. Persatuan India Pulau Pinang telah ditubuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat India di Tanah Melayu. Okey, mereka telah menganjurkan Persidangan India Semalaya, yang mana Persidangan India Semalaya ini telah membincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India. Kemudian Malayan India Association MIA merupakan sebuah persatuan yang khusus kepada masyarakat India yang dilahirkan di Tanah Melayu. Okay, ketika ini sudah ada masyarakat India yang lahir di Tanah Melayu. Tidak hanya masyarakat India yang datang daripada negara India, tetapi ada masyarakat India yang lahir di Tanah Melayu. Jadi mereka telah menubuhkan Malayan Indian Association. Okay.
Kemudian Central India Association of Malaya, CIAM, yang dipimpin oleh Dr. A.M. Sosai, telah menggabungkan 12 persatuan India dan 4 dewan perniagaan. CIAM merupakan sebuah persatuan yang menggabungkan di dalamnya itu ialah 12 persatuan India dan juga 4 dewan perniagaan India. Yang mana CIAM ini telah mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India di Tanah Melayu. Dan juga yang kedua, menjaga kebajikan orang India. Awak kena tahu bahawa antara matlamat persatuan-persatuan yang wujud sama ada Persatuan Melayu, Persatuan Cina, Persatuan India adalah untuk menjaga kebajikan ahli mereka. Persatuan Melayu jaga kebajikan orang Melayu. Persatuan India jaga kebajikan orang India. Persatuan Cina nak jaga kebajikan orang Cina. Sebab ketika ini Tanah Melayu dijajah oleh British. Jadi nasib penduduk tidak terbela. Jadi ditubuhkan persatuan-persatuan untuk membela nasib masyarakat. Khalsa Diwan Malaya pula merupakan persatuan berpengaruh yang ditubuhkan di Taiping untuk menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Masyarakat Sikh ni masyarakat Sing lah. Hok pakai serban atas kepala tu. Selain itu terdapat juga Persatuan India Muslim yang dianggotai oleh ahli perniagaan dan juga ahli pentadbir seperti Sir Hussein Hasanah Abdul Kadir. Selain daripada persatuan khusus untuk orang India, ada juga persatuan untuk masyarakat Sikh dan juga persatuan untuk masyarakat India Muslim di Tanah Melayu. Baiklah, kita dah habis berkait dengan perkembangan nasionalisme yang diperjuangkan oleh Persatuan Persatuan Melayu, Persatuan Cina dan juga Persatuan India. Akhir sekali untuk bab 2, kita akan lihat kesan perkembangan nasionalisme. Apakah kesan yang muncul akibat daripada perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu? Kita boleh bahagikan kesan ini kepada 3 aspek. Iaitu kesan dari segi politik, yang kedua kesan dari segi ekonomi dan yang ketiga kesan dari segi sosial. Kita lihat dulu yang pertama, kesan dalam aspek politik. Usaha golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan juga Kesatuan Melayu Singapura. Apa usaha mereka? Usaha daripada golongan intelektual Inggeris dan juga Kesatuan Melayu Singapura ini adalah mereka telah menggesa kerajaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran dan juga menambah bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service. Dan kita dapat lihat gesaan daripada mereka ini telah membolehkan bilangan ataupun jumlah orang Melayu dalam Malayan Civil Service ini bertambah. Contohnya pada tahun 1930 hanya terdapat 7 orang sahaja. Tahun 1930 hanya 7 orang sahaja pegawai Melayu dalam Malayan Civil Service. Dan jumlah ini telah meningkat pada tahun 1937 terdapat 20 orang. Maksudnya meningkat daripada 7 kepada 20 orang pada tahun 1937. Jumlah pegawai Melayu meningkat daripada 7 kepada 20 orang pada tahun 1937. Itu adalah kesan daripada usaha yang diambil oleh golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan juga KMS. Kita lihat kesan yang kedua, iaitu dasar desentralisasi yang diperkenalkan oleh British. Apakah dasar desentralisasi ini? Dasar desentralisasi ini maksudnya pengagihan semula kuasa kepada negeri. Sebelum ini kuasa pentadbiran di Tanah Melayu berpusat kepada British sahaja di Kuala Lumpur. Sekarang ini kuasa ini sudah mula dikembalikan kepada setiap negeri. Jadi ini telah mendorong orang Melayu untuk lebih peka tentang masa depan mereka. Dan juga dasar ini telah mengembalikan kuasa sultan, kuasa residen dan juga kuasa majlis mesyuarat negeri. Ingat dasar desentralisasi ini telah mendorong orang Melayu untuk lebih peka tentang masa depan mereka. Kerana
setiap negeri ini sudah mula mendapat kembali kuasa mereka. Jadi apabila mereka mendapat kuasa, ini mendorong orang Melayu untuk peka dengan masa depan, untuk mentadbir sendiri negeri mereka demi kepentingan masyarakat. Okey, yang ketiga, nasionalisme yang berlaku di China. Okey, nasionalisme yang berlaku di negara China telah mendorong golongan revolusi untuk memberikan perhatian kepada pendidikan masyarakat China. Okey, kena ingat, tanpa pendidikan kita tidak akan maju ke hadapan. Jadi, nasionalisme yang berlaku di China mendorong golongan revolusi memberi perhatian kepada pendidikan masyarakat China. Okey, sebagai contoh, kelab bacaan, pasukan drama, sekolah Cina telah didirikan di tanah Melayu. Perkara ini berlaku di negara China. Nasionalisme ini berlaku di negara China. Tetapi kesannya sampai ke tanah Melayu. Okey, kesannya sampai ke tanah Melayu. Okey. Dan sekolah Cina ini telah kelab bacaan dan juga pasukan drama Cina ini menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Okey, yang keempat, kemunculan masyarakat India yang dikenali sebagai The Straight-Born People. The Straight-Born People ini ialah masyarakat India yang lahir di tanah Melayu. Okay, The Straight-Born People ini ialah masyarakat India yang lahir di tanah Melayu. Bukan lahir dekat negara India kemudian pindah ke tanah Melayu, tidak. Tetapi lahir di tanah Melayu. Dan mereka ini berusaha untuk mengekalkan identiti mereka dan juga mementingkan perpaduan dan mula melihat perkembangan politik di tanah Melayu. Okay. Sebelum ini, masyarakat India di tanah Melayu, fokus mereka adalah negara India. Sebab mereka ini tidak berniat pun ingin tinggal menetap, ingin menjadi warga negara tanah Melayu. Tetapi kemudiannya mereka ini dah mula, terutama sekali yang lahir dekat tanah Melayu ini, dah mula memberi perhatian kepada perkembangan politik di tanah Melayu. Okey, dan akhir sekali, perkembangan nasionalisme di tanah Melayu ini telah menyebabkan British mula mengambil sikap berhati-hati. Okey, British telah buat beberapa sekatan terhadap golongan-golongan nasionalis. Okey, antaranya ialah British menangkap dan memenjarakan tokoh nasionalis Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bostaman di Singapura. Sebab apa British tangkap? Sebab apa British penjarakan tokoh nasionalis Melayu ini? Kerana British tidak mahu ada pihak yang cuba menentang mereka. Okay, kena ingat nasionalisme ini ialah semangat cinta akan tanah air. Okay, orang Melayu cintakan tanah Melayu, jadi ingin bebas daripada penjajahan. Jadi British tidak mahu perkara ini berlaku. Jadi British tangkap. Okay, supaya semangat nasionalisme itu semakin menurun. Sebab itu British tangkap pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh nasionalisme ini. Nak suruh supaya golongan-golongan golongan-golongan nasionalis yang lain ini supaya berputus asa. Itu niat British. Okey. Namun pemimpin-pemimpin ini telah dibebaskan oleh Jepun semasa Jepun menjajah tanah Melayu. Okey. Kemudian kita lihat pula kesan nasionalisme dalam aspek politik, dalam aspek ekonomi. Okey, itu yang pertama, kita dapat lihat melalui peranan yang dimainkan oleh kaum muda. Okey, apa yang kaum muda lakukan ialah kaum muda telah menggesa orang Melayu supaya memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi. Okey, ingat nak bebas, nak merdeka, nak masa depan yang baik, kena pentingkan pendidikan, kena pentingkan ekonomi. Awak pun macam itu juga. Okey, sebab itu awak perlu datang ke sekolah, awak perlu belajar. Okey? Supaya apa? Supaya masa depan awak terjamin. Okey. Kemudian yang kedua, kaum muda juga telah membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan orang Melayu. Okey, bagaimana kaum muda ini membangkitkan nasionalisme dalam kalangan orang Melayu? Iaitu dengan menubuhkan persatuan kebajikan bernama Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Okey, dan persatuan kebajikan ini telah berjaya membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan orang Melayu. Okey, selain itu,
kaum muda juga telah menulis rencana tentang kepentingan kemajuan. Okey, itu dari segi ekonomi. Okey, kesan ekonomi yang kedua ialah penekanan dalam pendidikan. Okey. Pada peringkat awal, British hanya menekankan pendidikan rendah sahaja kepada penduduk tempatan. Okey, British tidak mahu penduduk tempatan mendapat pendidikan yang tinggi. Kerana apabila orang Melayu ini terlalu pandai, British bimbang orang Melayu akan menentang mereka. Jadi British hanya memberikan pendidikan rendah kepada penduduk tempatan. Jadi ini telah memberikan kesukaran kepada penduduk tempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Okey, begitulah awak nanti. Kalau awak tidak belajar tinggi, tidak menuntut ilmu, mungkin awak akan menghadapi kesukaran untuk meningkatkan taraf hidup awak nanti apabila awak dah tamat persekolahan. Okey. Sebagai contoh, Zakbar, tokoh nasionalis Melayu, Zakbar telah membangkitkan isu berkait dengan pendidikan orang Melayu ini ketika beliau mengajar di SITC. Maktab Perguruan Sultan Idris, SITC. Okey. Zakbar telah menyedarkan guru-guru pelatihnya supaya mementingkan pendidikan tinggi dan juga kurikulum bahasa Inggeris. Nak maju, bahasa Inggeris tak boleh tinggal. Okey. Ini yang Zakbar kata. Okey, dan akhir sekali, peranan akhbar bahasa Inggeris. Okey, apa yang akhbar bahasa Inggeris lakukan berkait dengan ekonomi? Iaitu contohnya akhbar The Malay Mail dan juga akhbar The Malaya Tribune telah berusaha untuk mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, dan usaha The Malay Mail dan The Malaya Tribune ini telah disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan juga Persatuan Negeri yang lain. Okey, antara tokoh Melayu yang belajar di luar negara dengan mendapat bantuan daripada dana ini ialah Tunku Abdul Rahman. Bapa kemerdekaan kita. Okey, belajar di England. Duit dapat daripada mana? Untuk belanja ketika belajar di England, itu melalui dana ini. Dana yang ditubuhkan oleh akhbar bahasa Inggeris ini. Okey, selain itu Tunku Yaakob dan juga Muhammad Zain Arifin juga merupakan antara tokoh yang belajar di luar negara dengan mendapat bantuan dana daripada usaha akhbar bahasa Inggeris ini. Okey, dan akhir sekali, kesan perkembangan nasionalisme dalam aspek sosial. Okey, yang pertama kita dapat lihat tuntutan peluang pendidikan yang dibuat. Okey, kita dah tengok sebelum ni. Usaha tokoh-tokoh nasionalis Melayu telah menuntut peluang pendidikan. Menuntut supaya British memberikan pendidikan yang lebih baik kepada penduduk tempatan. Okey, bagaimana tuntutan ini dibuat? Antaranya ialah ditulis dalam akhbar. Dalam akhbar tu tulis supaya British berikan peluang pendidikan yang lebih baik kepada orang Melayu, kepada masyarakat Cina, masyarakat India pun sama. Okey, selain itu di dalam majalah melalui persatuan, dan ini telah mewujudkan kesedaran belajar. Okey, mewujudkan kesedaran belajar serta mendorong pelajar-pelajar untuk menulis dan menerajui majalah. Okey, orang Melayu ataupun penduduk tempatan di tanah Melayu ini telah mula fikir untuk belajar, untuk capai kemajuan melalui pelajaran. Okey, yang kedua, lepasan SITC telah meningkat. SITC ini ialah singkatan bagi Maktab Perguruan Sultan Idris. Okey, pada tahun 1924 terdapat 54 orang pelajar yang lulus SITC. Dan jumlah ini telah meningkat pada tahun 1940 kepada 141 orang. Nak memberitahu kepada anda bahawa masyarakat ketika itu telah mula memberi tumpuan kepada pendidikan. Sebab itu lulusan SITC ini bertambah daripada 50 kepada 141 orang. Okey. Dan mereka yang lulus SITC ini berkhidmat sebagai guru. Jadi cikgu. Untuk meningkatkan taraf pendidikan pelajar lain pula. Okey. Kemudian yang ketiga, kesan dalam aspek sosial ialah telah membawa kepada kemunculan lebih ramai guru wanita. Okey.
guru wanita ini telah menyemarakkan lagi, menaikkan lagi semangat nasionalisme. Contohnya pada tahun 1930, guru wanita di Johor telah menerbitkan majalah Bulan Melayu, yang mana majalah Bulan Melayu ini memuatkan berita tentang kemajuan dan pendidikan wanita. Malah majalah ini telah disebarkan ke seluruh tanah Melayu dan juga ke Indonesia sebagai bahan bacaan. Okey, yang keempat, masyarakat India dan juga masyarakat Ceylon. Ceylon ni ialah masyarakat yang berasal daripada Sri Lanka. Telah menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya, EEC Turaisingam telah berjaya meningkatkan perusahaan getah semasa zaman ekonomi meleset. Walaupun ekonomi meleset di tanah Melayu, harga getah jatuh, orang India, masyarakat India ramai yang tidak mendapat pulangan yang baik, tetapi nasib mereka ini telah dibela oleh EEC Turaisingam melalui Persatuan Kebajikan Masyarakat India. Dan akhir sekali, masyarakat Cina pula telah meminta British untuk mempertimbangkan pelibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Kalau sebelum ini masyarakat Cina tidak berminat tentang politik di tanah Melayu. Mereka lebih fokus kepada apa yang berlaku di negara Cina. Tetapi lama-kelamaan, masyarakat Cina ini telah mula berfikir tentang tanah Melayu. Mereka minta supaya British berikan peluang kepada mereka dalam kerajaan, bekerja kerajaan. Contohnya, Tan Cheng Lock telah menuntut British untuk menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk masyarakat Cina belajar. Jadi setakat itu sajalah pelajaran kita pada kali ini. Dan cikgu harap awak faham tentang apa yang cikgu terangkan. Jika ada yang tidak faham, boleh PM cikgu nanti. Sekian saja kelas kita untuk bab 2. Dan selepas ini insyaAllah kita akan masuk bab 3 pula. Terima kasih.